Assalamualaikum, hai, nama saya Isma. So, kembali lagi dalam channel seafood.com. Apa khabar seafood yang sekalian? Kami harapkan semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Dalam video kali ini, saya nak sharekan 5 tips ringkas macam mana kita nak buat photo editing menggunakan smartphone apps. Dua aplikasi yang saya nak tekankan dalam video kali ini juga adalah mengenai Snapseed dan juga Lightroom Mobile. So, tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan. Tips yang pertama adalah berkaitan dengan potongan gambar. Ada dua cara macam mana kita nak buat potongan gambar ni, iaitu pertama adalah berkaitan dengan kelurusan gambar tersebut dan kedua adalah berkaitan dengan kita membuang elemen-elemen yang mengganggu dalam gambar tersebut. Tools yang kita boleh gunakan untuk tips ni adalah pertama crop tool ataupun yang kedua berkaitan dengan perspektif. Untuk berkaitan kelurusan gambar yang kita nak adjust dalam Lightroom Mobile, anda boleh pergi kepada crop tool and then anda buat adjusting rotation sedikit sehingga mendapatkan subjek itu lebih tegak, kemudian tekan apply. Jika anda pengguna Snapseed, anda pergi kepada tools, anda pergi kepada perspektif, ambil rotate, anda buat sedikit rotation sehingga mendapatkan subjek itu tegak, anda tekan done. So, siaplah kita punya kelurusan gambar. Cara kedua adalah berkaitan kita membuang elemen yang mengganggu dalam gambar tersebut. Sebagai contoh, kita mengambil gambar pemandangan tetapi ada termasuk subjek-subjek orang iaitu pelancong yang datang ke situ. Jadi macam mana kita nak buang tersebut? Senang saja, pergi kepada crop tool juga. Dalam gambar saya ni ada subjek orang yang termasuk. Okey. Disebabkan saya lebih fokuskan kepada pemandangan kawasan, jadi subjek orang ni adalah elemen yang mengganggu dalam gambar. So, saya akan pergi kepada tools, ambil crop tool and then saya naikkan sedikit sehingga terkeluar, dia tekan apply. Tips kedua adalah berkaitan dengan white balance. Jadi white balance ni dia berkaitan dengan color level. Ada dua fungsi yang mengawal white balance iaitu temperature dan tint. Jika anda menggunakan Snapseed, anda pergi pada tools, pergi pada white balance and then kita boleh adjust daripada situ. Objektif kita membuat white balance dalam gambar adalah untuk kita menampakkan gambar tersebut supaya lebih cloudy, lebih flashy atau kita nak nampakkan dia dalam keadaan tema warm atau lebih cool. Untuk temperature ni, bagi kita set kepada cloudy, saya akan turunkan dia kepada ke bawah sedikit sahaja untuk membuang kekuningan dalam gambar tersebut. Untuk tint, apa yang dia boleh buat? Dia adalah sebenarnya mengawal dua warna dalam gambar tersebut. Yang pertama adalah hijau dan kedua adalah purple. Kalau gambar yang kita ambil tu dalam keadaan kehijauan, kita boleh naikkan tint ni supaya nampak balance warna hijau tu ataupun kita boleh kurangkan keadaan hijau tu dalam gambar tersebut. Kalau kita mengambil gambar dalam keadaan dia berwarna purple, semua ni adalah disebabkan kita punya kamera ataupun kita punya keadaan sekeliling yang menyebabkan warna itu terjadi. So, kita boleh turunkan tint ni ke bawah untuk kita hilangkan efek purple tersebut. Yang ketiga adalah berkaitan kita adjust kontras dan exposure. Apa tu exposure dan apa itu kontras? Exposure ni adalah berkaitan kita mengawal cahaya dalam gambar. So, untuk jadikan dia lebih cerah ataupun kita nak kurangkan kecahayaan dalam gambar tersebut. Sebagai contoh, jika anda menggunakan Lightroom Mobile, kita boleh pergi kepada light and then kita boleh adjust exposure. Untuk gambar ni, saya kurangkan sedikit supaya menampakkan bangunan tu tak terlampau silau dan cahaya pada langit tersebut dalam keadaan minima. Jika anda menggunakan Snapseed, adjusting exposure ni hanya berlaku pada raw file sahaja, iaitu dengan kita mengambil gambar dalam kamera dan kita save sebagai raw file. Jika anda menggunakan JPG, iaitu compressed file, anda hanya boleh adjust punya brightness tapi tidak boleh adjust dia punya kecahayaan seluruhan dalam gambar tersebut. So, kita kena open raw file. Macam mana anda nak tahu bahawa anda dah buka belum raw file tu? Pada bahagian bawah gambar ni, dia akan tunjukkan sign. Kat sini adalah tools develop untuk raw file sahaja. Jika anda menggunakan JPG file, anda tidak akan dapat develop raw file ni. Hanya tune image je untuk kita adjust brightness. So, untuk raw file ni, exposure saya naikkan
untuk naikkan dia punya cahaya. Ini adalah fungsi macam mana anda menggunakan exposure, iaitu kita naikkan cahaya dalam gambar dan kita boleh kurangkan cahaya tersebut. Yang kedua adalah kontras. So kontras ni dia berkaitan dengan dark dan light tone. Objektif kontras ni adalah untuk kita dapatkan perbezaan di antara subjek yang ada dalam gambar. Sebagai contoh, untuk pengguna Snapseed, anda pergi pada tools, anda pergi pada tune image, pergi pada kontras, and then kita naikkan kontras ni. So kita boleh nampak subjek tu dengan lebih berbeza. Tetapi anda perlu ingat, jika anda menggunakan kontras ni, anda perlu berhati-hati supaya tidak naikkan dia sehingga high kontras. Anda akan membuatkan perubahan warna tua dalam gambar tersebut menjadi kepada hitam. Sebagai contohnya dalam gambar saya ni, warna gunung ni ada sepatutnya hijau tua. Jika anda naikkan kontras tu terlampau tinggi, dia akan menyebabkan warna hijau tua tu menjadi hitam. So kita perlu berhati-hati mengawal kontras. Yang keempat adalah berkaitan dengan vibrance dan saturation. Objektif vibrance dan saturation ni adalah untuk kita enhancekan color tersebut menjadi lebih cantik dan warna-warna dalam gambar menjadi lebih menarik untuk kita lihat. Fungsi pertama adalah vibrance. So vibrance ni objektif dia adalah untuk kita kawal soft color dalam gambar. Untuk gambar yang saya pilih ni, saya akan naikkan vibrance dia untuk kita lihat perbezaan. So warna-warna yang lembut akan nampak pop out. Dan macam mana kalau kita adjust saturation pula? So saturation ni saya juga naikkan. Okay. So warna kuning pada bunga ni menjadi lebih lawa dengan kita naikkan saturation. Untuk pengguna Snapseed, anda tak boleh nak buat adjusting vibrance dalam gambar. So apa yang anda boleh buat adalah mengenai saturation. So pergi pada tools, pergi pada tune image, and then anda ambil saturation. So kita naikkan warna pekat dalam gambar ni. So saturation. So bolehlah nampak perbezaan dia, macam mana warna kuning tadi dan warna kayu tu jadikan dia lebih pekat dan lebih lawa. Tips yang kelima dan terakhir dalam video kali ini adalah berkaitan dengan sharpness. Objektif sharpness adalah untuk kita naikkan detail pada gambar. Jika anda menggunakan Snapseed, anda pergi pada tools, anda pergi pada details, and then kita ada structure and sharpening. So kita ambil sharpening. Untuk gambar saya ni, anda perlu zoom sedikit untuk nampakkan perubahan sharpness ni. Saya akan naikkan sedikit dan saya tengok perubahan dalam gambar untuk menampakkan detail. Dan jika boleh nampak detail dalam gambar, just tekan apply. Sharpening ni anda tak perlu nak apply dia sehingga terlampau tinggi kerana dia akan merosakkan gambar. Selepas anda apply sharpness untuk nampakkan lebih detail, anda juga boleh apply clarity dan juga texture. Sedikit info yang saya nak share berkaitan sharpness ni. Fungsi sharpness dalam gambar hanyalah minimum sahaja. So jadi ni tak perlu kita fokuskan sharpness ni terlampau sangat kerana dia akan merosakkan gambar tersebut. Subjek yang saya nak sarankan kalau kita nak guna sharpness ni, kita boleh fokuskan untuk subjek kucing, subjek pokok, subjek kayu, subjek batu ataupun mana-mana subjek yang kita nak jelaskan detail dalam gambar. Jika anda ingin mahir berkaitan dengan photo editing ni, yang pertama mestilah anda tahu konsep yang anda nak buat dalam gambar. Yang kedua, mesti anda tahu fungsi tools yang anda nak gunakan dalam gambar. Jadinya, mahirkan dua ni dan mungkin anda boleh jadi seorang editor yang profesional. Sekian sahaja perkongsian saya dalam video kali ini. Jika anda minat, tekan like di bawah. Jika anda belum follow lagi channel ni, anda boleh tekan subscribe dan tekan bell untuk dapatkan update video perkongsian daripada kami. Pada mereka yang dah subscribe video seafood.com ni, saya ucapkan terima kasih dan kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.